started crying loud. The breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside? Lost away a long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, the same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than... Ya, Luna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat 426. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Hasan bin Atiyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-wudu'u syatrul iman, was-siwak syatrul wudu', walaula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salah, wa rak'atani yastaq fihimal abdu afdalu min sab'ina rak'atan la yastaku fiha. Yang bermaksud, wudu itu sebahagian daripada iman dan siwak itu sebahagian daripada wudu. Dan andaikan tidak khawatir memberatkan pada umatku, nescaya saya wajibkan bersiwak tiap-tiap sembahyang, dan 2 rakaat yang dilakukan dengan bersiwak lebih baik, lebih afdal daripada 70 rakaat yang tidak bersiwak. Baik, bab ini bab taharah, kesucian, telah pun disentuh oleh Ustaz Ismail Dagang semalam. Sepatutnya dia pagi ni dia masih lagi lah, sebab saya pun tak sihat lagi. Jadi saya sambung. Jadi Nabi kata wuduk ni sebahagian daripada iman. Kalau kita perhati tuan-tuan, bila disebut iman itu, ya, katakan iman itu penuh. Kalau satu gelas ni penuh dengan air, jadi nak ceritanya untuk penuh ni, maka ada benda-benda yang perlu kita taruh dalam gelas ini supaya jadi penuh, ya. Jadi antara benda-bendanya apa dia? Iaitulah berwudu, ya. Maknanya di sini Nabi SAW dia nak supaya kita ini, umat Islam ini, kekalkan diri kita dalam keadaan berwudu supaya dapat separuh. Nabi sebut syatrul iman, sebahagian lah, sebahagian. Al-haya, malu, sebahagian, ya. Jadi nak suruh penuh juga iman ni, kena fikir, ya. Iman itu apa dia? Iaitu kepercayaan untuk mewujudkan keamanan. Kena faham makna iman itu. Iman ialah satu keyakinan. Yakin apa benda? Yakin pada benda yang tak nampak, ya. Kita dah bercakap pasal iman ialah pasal benda yang tak nampak semua. Kalau benda yang nampak dengan mata kepala, tak payah bincang bab iman, tak payah bincang bab percaya ke tak, ya. Kalau orang tu aksiden, putus kepala, hidup lagi depan mata kepala kita sendiri, hidup, esok lusa pun hidup lagi, kepala hampir tercabut, ya. Lepas tu kita sama-sama bini kita ke hak tengok tu aksiden itu, tanya kau percaya ke tak? Percaya apa? Memang hidup, orang tu hidup kan. Tapi kalau percaya, kalau tanya orang lain, mari-mari masjid ni sembahyang berjemaah, cerita pada kawan, semalam aku tengok
Ada satu orang aksiden, kepalanya hampir putus. Tinggal senti 2 je lagi, tak putus. Tak putus. Tapi boleh hidup lagi. Dengar cerita hidup lagi hari ni seminggu. Boleh jadi kita duduk yang tak tengok ni, masa tu baru perlu kepada kepercayaan. Begitu juga dengan agama ni tuan-tuan. Ditanamkan kepercayaan, diminta kita ada satu keyakinan, nama dia iman. Tolong beriman. Apa dia? Allah ada. Ya? Allah ada. Nabi ada, tak pernah jumpa. Tak apa, zaman dulu hak mana jumpa settle. Tapi zaman dulu ada hak dia tak settle bab Nabi ni. Nabi Musa dia tak jumpa. Hak sempat hidup zaman Nabi Muhammad, dia tak sempat jumpa dengan dengan Nabi Isa, Nabi Musa nya, Nabi Daud. Ya. Baik. Kita pula tak sempat jumpa dengan Nabi Muhammad, kena percaya. Allah Taala tak pernah jumpa pun. Ya. Jadi itu memerlukan iman. Untuk nak suruh iman itu mudah percaya. Ya. Salah satu benda yang perlu kita ada pada diri kita ialah apa dia? Iaitu wuduk tu kena ada. Ya. Kena sentiasa berwuduk. Dan berwuduk ni saya selalu sebut, alang-alang mandi, walaupun tak ada niat nak semayang, mandi tu pula bila? Katakan hari ni hari Sabtu. Ya. Balik sekarang tidur. Bila tidur, bangkit-bangkit nak suruh segar badan, mandi. Bila mandi tu, apa salahnya? Katalah bangkit pukul 9, nak pergi beli pasar dengan bini ni, dengan isteri. Apa salahnya bila dah mandi ataupun masuk bilik air, kalau tak mandi pun, sambil-sambil cuci badan kan benda nak pergi pasar ni, apa salahnya kalau ambil air semayang? Alang-alang kena air, perkena dengan air semayang. Air semayang yang bukan untuk semayang, mungkin kita buat simple. Kalau untuk semayang tu mungkin basuh tangan 3 kali, basuh berkomornya 3 kali, hidungnya 3 kali, muka pun 3 kali. Tapi air semayang untuk dapat orang panggil syatrul iman ni, sebahagian daripada iman ini, apa kata kalau ambil sekadar hak mengesahkan air semayang, sudah. Basuh muka tu sekali, asalkan dia rata. Tangan pun begitu juga, gosok je asalkan dia rata. Dapat pahala wudu. Untuk apa dia? Untuk nak pelicinkan lagi. Ya, untuk nak comel lagi iman kita, bersihkan lagi iman kita supaya nampak dipanggil syafafatul iman. Syafafatul iman ini kalau nak sebutnya, kalau cermin. Cermin yang bukan untuk nak tengok muka dah. Cermin yang kalau kita tengok tu nampak belah sana. Macam ni lah, macam cermin mata ni. Ya. Cermin mata ni, ya, kalau kita tak gosok, sama ada dengan kain dia ke ataupun dengan apa-apa, dia akan jadi kabur. Ya. Kabur tu cara nak cerah macam mana? Kita kena cuci. Cuci tu bila dah cuci, baru nampak benarnya kata dia punya kata kecerahan dia bila kita tengok orang. Tengok apa-apa sekalipun. Ya. Jadi benda-benda nak cuci ni tuan-tuan, antaranya ialah wuduk tadilah. Dan Nabi kata wasiwakul syatrul wudu. Gosok gigi sebahagian daripada berwuduk. Bila kita berwuduk tu, ialah maknanya basuh muka, tangan, ya. Kemudian kepala, kaki. Ya. Okey dah, dapat pada apa ni orang panggil pahala wudu. Tetapi Nabi kata sebahagian daripada tuntutan berwudu ialah siwak. Ya, siwak ataupun gosok gigi. Saya lebih suka untuk menterjemahkan siwak ni gosok gigi lah. Ya, tak nak ikat dengan siwak yang kayu siwak tu, tak nak ikat sangat. Ya. Tetapi kalau tuan-tuan nak bersiwak dengan kayu siwak, itu lagi afdal, itulah yang dibuat oleh Nabi. Ya. Tetapi kalau sampai kerana siwak kayu tu tak ada dengan kita, maka kita abaikan gosok gigi, itu yang kita tak nak. Ya. Sebab apa dia? Sebab dia faham siwak-siwak ni apa dia? Iaitu kayu siwak. Kita kena ambil apa tujuan siwak.
Itu dia. Kena settle dulu yang tu. Tujuan siwak ni tuan-tuan ialah untuk menghilangkan bau mulut. Bila kita bersembahyang, bercakap dengan kawan, bercakap dengan Allah Ta'ala, dan bila bercakap dengan Allah Ta'ala tu ada kiri kanan kita tu kawan, jemaah kita. Jangan kerana tak bersiwak, tak bergosok gigi, maka berbau mulut kita sehingga mengganggu konsentrasi tumpuan kita punya kawan yang duduk kiri kanan, yang sedang nak cuba konsentrate bab sembahyang. Tiba-tiba ada gangguan kerana bau busuk mulut kita. Dengan sebab itulah maka tujuan bersiwak itu ialah tujuan dia apa dia? Nak hilangkan bau tu. Jadi kalau begitu keadaannya, maka tuan-tuan terpulanglah kita nak gosok gigi itu dengan berus gigi biasa ataupun dengan siwak, ya. Dan bila di sini dia ada inda kulli solah, dia kata apa dia? Walaula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Nabi kata, kalau aku tak mikir, ya, boleh menyusahkan umatku, nescaya aku akan suruh dia bersiwak setiap kali sembahyang. Maknanya Nabi ni dia mikir siwak ni comel, tapi kalau aku kata wajib, menyusahkan pula. Ya tak ya, Nabi kata aku suka. Berwuduk sebahagian daripada iman, bersiwak sebahagian daripada wuduk. Jadi aku nak cerita ginilah, ya, aku nak ceritanya kalau aku tak mikir menyusahkan kamu semua, aku akan suruh supaya kamu setiap kali nak sembahyang bersiwak. Maknanya serah pada kita lah tuan-tuan, fikir sendiri. Maknanya Nabi nak sangat benda ni kita buat, ya. Sebab itu bila setiap kali nak sembahyang, kalau ada peluang, contohlah kalau maksud saya kalau ada peluang, duduk pejabat nak mari sembahyang masjid surau ke, kita tahu dah nak pergi Zuhur hari bulan puasa, tapi di pejabat tu, ya, setengah orang yang bagus tuan-tuan di pejabat dia ada berus gigi. Berus gigi dengan ubat gigi ni bukan di rumah aja. Bila dia dengar lagu ni dia simpan berus gigi dan juga ubat gigi di pejabat. Nak pergi semayang Zuhur ke Asar ke, itu time time duduk pejabat lah tu. Maka dia akan gosok gigi dia, ya. Okey, gosok. Tetapi time musafir tuan-tuan, mungkin benda tu tak ada, tapi setengah orang cermat dia ada juga berus gigi dan ubat gigi dalam kereta dia. Bukan je besar pun letak. Jadi bila nak semayang dia gosok. Tetapi katakan kita ni jenis tak cermat, ya, tidak maknanya kata orang ada kegairahan nak amal sunnah-sunnah Nabi ni, ya, maka kita musafir tak ada berus gigi ke apa, tak ada, cuma adalah dalam beg. Jadi satu kerja pula kalau musafir jauh-jauh tu, satu kerja nak buka beg. Yang saya maksudkan orang yang cermat tadi, dalam kereta dia, dalam poket kereta dia, pintu tu memang ada. Yang itu. Baik. Kalau itu dia memang ada di poket, senang ambil, ya. Lepas tu gigi segi, okey silakan. Tapi kalau tak ada dalam beg yang duduk di bonet. Dah bertindak dah. Kalau nak gosok gigi satu kerja, kena buka habis, kena bongkar. Jadi kalau itu keadaannya tak apalah, ya. Sebab tu Nabi kata, ni aku takut menyesal. Kalau boleh aku nak suruh tiap sembahyang bersiwak, ya. Tapi aku takut menyusahkan. Macam mana? Tadilah takut sampai bongkar-bongkar apa benda, bonet kereta. Jadi itu tak payahlah. Kalau sampai peringkat tu tak payah, ya. Baik. Inda kulli solah, setiap kali sembahyang. Ni kadang-kala orang faham setiap kali sembahyang tu, setiap kali nak takbir Allah Akbar sugi. Ni tuan-tuan, Islam ni kadang-kadang kita boleh mikir sendirilah, kan. Jadi kalau kita dah masa berwuduk tu nak gosok gigi situlah. Tak payahlah, maknanya kita nak bersugi masa nak takbir tu barulah sibuk nak bersugi, kan. Kawan sebelah ni mula dah mikir, aduh, betul lah, maknanya orang panggil hilang bau, tapi jijik pula maknanya bila letak sugi tu dalam poket. Kawan duduk sebelah ni rasa tak selesa.
Kita nak semayang, bersugi tadi, nak suruh kawan kita selesa. Tuhan seronok, kawan selesa. Tapi kalau bersugi punya pasal, dekat nak semayang baru duduk tenyeh, duduk gosok gigi dengan sugi tadi, kayu sugi, lepas tu isi dalam poket, maka kawan sebelah ni rasa tak selesa. Jadi sebab itu indah kulli solah ni lebih baik kita bersugi masa kita nak berwuduk tu, ataupun sebelum kita tahu dah. Maknanya aku nak pergi semayang, okey, maknanya gosok gigi siap-siap masa di rumah ke ataupun di jabat masa nak turun tadi, bersugi. Jangan kita memayah-mayahkan. Sebab tu maknanya bab-bab semayang ni, kalau kita tengok setengah ulama dia kata mari tu, dia kata kalau dah mari nak niat semayang, niat nak semayang zuhur, dia kata takbir Allah Akbar, jalan lah. Kan? Cuma Imam Syafi'i kita cermat, dia kata tak boleh. Masa takbir muqtarinan, kena niat tu masa takbir ratul ihram. Tapi orang lain dia kata awak dah turun daripada pejabat niat nak mari sembahyang zuhur, iyalah tu kira takbir je. Takbir tu untuk memisahkan, untuk menandakan bahawasanya kita ni semayang, start dah semayang. Jadi begitu juga macam siwak tadi. Siwak tadi kan, ialah kalau nak tengok sini, inda kulli solah, setiap kali nak semayang, mana kita boleh faham lah ke? Setiap kali nak semayang, setiap kali, mana semayang tu bila start? Takbir. Maknanya kalau inda kulli solah, setiap kali sembahyang, maka sebelum takbir gosok gigi. Itu yang pakat gosok gigi tu sugi. Baik. Jadi kalau kita faham yang lebih luas, aku nak pergi semayang, sebelum mari semayang, bertolak daripada daripada rumah pejabat ke benda, siap gosok gigi awal-awal, settle masalah. Dah okey dah. Baik. Warakatan yastaku fihimal abdu afdalu min sab'ina raka'ah la yastaku fiha. 2 rakaat sembahyang yang dilakukan dengan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat yang tidak bersiwak. Itu maknanya satu galakan daripada Nabi nak suruh kita ni bersugi. Dia kata 2 rakaat nak lawan dengan 70 rakaat hak tak bersugi. Dia kata tak boleh lawan lagi, dia kata. Lebih baik hak 2 rakaat bersugi ni. Dia perangai Nabi ni tuan-tuan, dia suka benda-benda yang tak mengganggu orang. Minyak wangi. Minyak wangi kita nak mari semayang pakai-pakai. Bila pakai minyak wangi, dia masjid ni akan jadi wangi. Kan? Tapi kalau ada 10 orang hak pakai, 50 orang tak pakai minyak wangi, dia tak bau apa. Untuk kawan tu seorang je yang pakai bau lah. Jadi cuba tuan-tuan amal benda-benda minyak wangi ni, carilah maknanya. Rasa maknanya tak nak pakai minyak wangi hak kita kata hak tak ada alkohol ke apa benda, nak pakai hak ada alkohol. Okey, tak apalah kalau dia yakini alkohol itu tak ada masalah, jalan. Pakai hak tu pun tak apa. Tetapi hak ada minyak wangi yang tak ada alkohol banyak dijual sekarang, wangi-wangi pun. Tuan-tuan beli sekejap satu botol, pakai. Sebab benda sunnah. Selagi mana boleh buat tuan-tuan benda sunnah ni buat. Kita jangan mikir benda-benda hak Nabi buat ni, hak sunat ni tuan-tuan, jangan mikir bahawa dia sunat sahaja. Tapi mikir tuan-tuan benda lain. Dari sudut kepentingan dunia pun boleh fikir. Yang saya maknanya rasa tak perlu saya cerita panjang. Cuma tuan-tuan pun banyak dah ustaz-ustaz duk cerita tentang apa benda yang Nabi suruh ni, semuanya ada kebaikan dari sudut dunia kita, bukan setakat dapat pahala sunat. Tuan-tuan bayangkan bila kita ambil contoh minyak wangi lah, dengan gosok gigi, bila mari tenang fikiran, bau wangi, dia memberi kesan kepada kita punya darah tinggi kita. Darah tinggi ni antara benda yang menyebabkan darah tinggi tuan-tuan, dia tension je. Tuan-tuan tak tension ke kalau badan bau busuk? Sama ada badan kita ataupun badan kawan kita sebelah. Tension, bila tension itu yang kita dah ada penyakit darah tinggi, tension pula mari surau ni.
Jadi benda tu tak turun-turun. Jadi itu satu. Itu tuan-tuan boleh study lagi bab kenapa Nabi tidur mengiring, kan? Dari sudut maknanya kesihatan kita macam mana. Otak kita ni ada satu line yang dia darah tak berjalan kecuali masa sujud. Jadi di situ kenapa kita kena banyak sujud pada waktu sebelum subuh. Sebelum subuh dia ada time dia. Sebab tu Nabi sebelum subuh dia sembahyang. Dan tahajud itu sendiri pun membantu untuk mengalirkan darah. Jadi benda tu kalau kita bincang kitab dipanggil sunat. Tetapi tolong cari, tuan-tuan pergi kedai buku cari dipanggil orang panggil amalan sunat dan kaitan dia dengan perubatan, dengan kesihatan. Dia akan cerita benda-benda lagu tu. Tuan-tuan mari ke masjid. Bila mari masjid, jumpa kawan-kawan. Dia akan orang panggil dia akan membantu mengurangkan tekanan darah kita. Bila berjalan, exercise. Kalaupun tak berjalan naik kereta, tetapi dia melapangkan fikiran. Jadi sebab itu tuan-tuan, marilah maknanya buatlah kita benda-benda yang sunat ini, sebab di sebalik benda-benda sunat itu ada baiknya untuk dunia kita. Hak tentunya akhirat tu maknanya bab pahala tak usah kira. Baik. Kita ambil sikit lagi lah, saya pun rasa tak larat. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrah, qassus syarib, wa taqlimul azfar, wa halqul anah, wa natful ibti was siwak. Nabi kata 5 macam daripada tuntutan fitrah, yakni kelaziman kejadian manusia. Pertama, menggunting misai. Nombor 2, potong kuku. 3, mencukur bulu kemaluan. 4, mencabut bulu ketiak. 5, siwak. Ini benda yang Nabi cerita, benda fitrah yang patut kita jaga. Cukur misai. Kita pergi cukur janggut. Kita ni nak berlawan sama dengan Nabi. Nabi kata cukur misai, kita pergi cukur janggut, simpan misai, nampak samsen sikit, kan? Nak suruh siapa takut tak tahu. Jadi satu. Yang kedua, potong kuku. Potong kuku. 3, cukur bulu kemaluan. Jadi terutama sekali time-time pergi Mekah. Pergi Mekah ni tak boleh pakai seluar dalam. Bila tak boleh pakai seluar dalam, eloklah cukur. Jadi benda ni kita jadikan amalan. Bukan setakat pergi Mekah, duduk sini pun, duduk masjid ni pun, kan? Elok maknanya orang panggil duduk di rumah lah, di Malaysia ni pun, duduk di mana-mana pun, amalan cukur bulu kemaluan dan bulu ketiak tu jadikan satu amalan. Tak boleh setahun sekali, sebulan sekali, kan? Tapi kalau sampai 2 tahun tak cukur-cukur, bayangkanlah, kan? Maknanya orang panggil pengotornya kita. Tu dia. Jadi kalau boleh sebulan sekali pun tak apa dah, cantik dah sebulan sekali. Nak tiap-tiap minggu takut tak larat, kan? Sebab dia fikir nak kejar dunia tu sampai tak larat nak mikir hak fitrah ni, kan? Hak tuntutan fitrah kita ni. Dan yang kelima, gosok gigi. Ambil satu hadis lagi, insya-Allah boleh. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, gosok gigi sesudah makan itu lebih baik daripada mendapat 2 hamba abdi. Maknanya tuan-tuan,
hak dalam kitab ajar ni kan, dikata gosok gigi lepas makan tu bagus. Ya. Dalam kitab dah ajar dah. Ya. Jadi kita buat. Jadi yang kita buat selama ni, kadang-kadang kita duk mikir dulu-dululah cikgu duk ajar. Sekolah rendah dulu cikgu duk ajar bila makan gosok gigi lepas makan lah. Ya. Tetapi kita tidak pernah melihat gosok gigi ni, siwak ni dari sudut orang panggil arahan agama, arahan Islam. Ya. Kita melihat dari sudut ni ajar ni, lepas tu orang putih ajar ke apa benda. Sedangkan tuan-tuan kajilah, mana ini kena banyak membaca lah, banyak membaca. Orang putih ni tuan-tuan, ada satu buku yang saya baca, amalan-amalan yang dia buat semuanya setelah dia kaji buku-buku agama. Ya. Kadang-kadang berlawanan dengan pemikiran kita. Contoh, ya. Contohnya tuan-tuan, orang Melayu kata jangan minum apa ni, fresh orange lah, fresh orange, benda-benda yang masam. Fresh orange lah, senang cerita ya. Kena makan nasi dulu baru minum. Bila kita pergi naik kapal terbang, bila dia kejut kita, dia bagi fresh orange dulu. Saya masa tu saya tak perasan. Kata kok mana pula mak aku dah ajar nak makan benda-benda lagu ni kena beralah dengan nasi dulu. Yang kawan ni pula bangun sedar daripada tidur tu pagi, dia hidang fresh orange. Okey, tak apa. Cuma ada satu ketika saya baca satu buku, rupa-rupanya memang bangun tidur ni elok air masak dan fresh orange. Dia cuci, ya, cuci perut kita. Ya. Jadi perut kita ni punca penyakit. Bila kaji lagi, dia dalam kitab tu dia cerita bahawa makan buah-buah ni, dia kata sebelum makan benda yang heavy, berat, memang dia kata disebut di dalam Al-Quran. Banyak ayat yang disebut dalam Al-Quran. Jadi dalam kapal terbang ni, ya, yang dia duduk bagi benda-benda tu berasaskan kepada ajaran orang putih. Dan baca lagi tuan-tuan buku-buku menyatakan orang putih ni memang sebelum dia hancurkan kitab-kitab semasa dia menyerang Iraq, zaman apa tu Abbasiyah dulu, selepas dia menghancurkan Osmaniyah ke apa semua, dan juga kerajaan Abbasiyah dan masa peperangan menentang Iraq, kitab tu sampai peringkat hitam air sungai. Sebelum dia buang tuan-tuan, dia ada simpan kitab-kitab yang tertentu dan kitab-kitab asas. Daripada situ dia ambil, dia modify dan dia ubah dalam bahasa Melayu. Apa ni dalam bahasa Inggeris. Ya, dia ubah. Jadi nak suruh apa dia? Nak suruh orang kata ini ilmu orang putih. Ya, ilmu orang putih. Rupa-rupanya ilmu daripada kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Ya. Termasuk ilmu-ilmu yang lain, ilmu yang profesional ni, perubatan ke, engineer ke apa benda, matematik, semuanya dia ubah ke dalam bahasa last kali orang putih. Ya. Punyalah dia nak sembunyikan nama Islam itu. Tak nak orang Islam mikir ini daripada Islam akan ambil. Sampai nama pengarang pun dia tak berani nak ubah. Dia orang putih ni ada satu kelebihan dia. Dia kadang-kadang dia ada jujur juga dengan perbuatan dia. Ya. Sebab tu dengar cerita ini saya tak tahulah, ini kawan-kawan kata orang putih ni kalau kentut pun dia kentut open gitu je. Kita sembunyikan kentut. Sebab takut orang tahu lah dia open. Ya. Dia banyaklah open, maknanya dia tak kisah. Biarlah. Baik. Sehingga dia nak sembunyikan benda ni mari daripada Islam tu, dia nak sembunyikan sampai nama pengarang pun dia cuba ubah juga. Macam Ibnu Sina dalam kitab perubatan, dia tukar kepada Avicenna. Jadi kita anak-anak muda ni, anak-anak kita lagi belajar medik kan, perubatan, belajar reference dia, apa dia, rujukan dia kitab ataupun buku dia ialah Avicenna.
Rupa-rupanya Ibn Sina tu Ibnu Sina. Ya. Kemudian Ibn Rushd, Ibnu Rushd, ya. Tetapi dia ada satu pakar sejarah kafir lagi. Dia kata akhirnya kami terpaksa mengakui bahawa ilmu perubatan yang barat amalkan sekarang diambil daripada Ibnu Sina. Begitu juga dengan Ibnu Idris Al-Idrisi dipanggil. Kami ambil untuk peta bab pelayaran, kami ambil gunakan peta yang diasaskan oleh Al-Idrisi. Dan banyak lagi lah disebut. Disebut terus terang. Dia pakar pengkaji. Josh apa saya tengok nama dia. Pengkaji sejarah, ya. Saya ingat setakat itu dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum wa li jami'il muslimina wal muslimat. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.